Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Irfan bin Nasri, selaku moderator forum kita pada hari ini. Bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya, pada malam ini kita dapat mengadakan forum yang berkaitan dengan ibrah yang boleh diperoleh daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilantik menjadi seorang rasul. Sebagaimana yang kita maklum, sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahupun sebelum atau selepas kerasulan itu syarat dengan pengajaran yang boleh kita ambil iktibar daripadanya. Jadi, untuk mengupas perkara ini, kita telah menjemput 3 orang panelis yang pakar dalam bidang masing-masing. Diperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu saudara Amin Mursyid bin Zakaria. Ahli panel yang kedua, saudara Muslim bin Mukhtar dan saudara Amar Nu'man bin Yasir sebagai ahli panel kita yang ketiga pada hari ini. Jadi, kita minta kepada panelis yang pertama untuk mengupas serba sedikit tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pusingan yang pertama ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator forum kita pada hari ini, yang dihormati barisan ahli-ahli panel dan juga barisan para pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada pusingan pertama ini saya akan menceritakan sedikit mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam konteks memahami Islam, sejarah merupakan suatu yang sangat penting untuk dipelajari. Apatah lagi mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, atau dalam istilah khususnya disebut sebagai sirah. Dengan mempelajari sirahnya, kita dapat mengetahui bagaimana cara dan bentuk penyampaian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peringkat yang dilalui oleh baginda untuk mencapai matlamat dakwah. Hakikatnya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan dari ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan model kepada manusia yang mesti dihayati oleh setiap individu muslim dalam kehidupan. Sirah Nabi yang lengkap ditulis bermula dari kelahiran, masa kecil, dewasa, adalah bahagian-bahagian yang tidak terpisah antara satu sama lain. Keadaan ini memberikan gambaran bahawa baginda bertindak tanduk berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, baik yang kecil maupun yang besar dalam setiap urusan. Baik, memahami pengertian sirah itu sendiri akan sedikit sebanyak memberikan kesedaran ke atas diri kita sendiri mengenai betapa pentingnya mengetahui sirah kehidupan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi pembacaan, menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan bahawa as-sirah menurut bahasa bermaksud kebiasaan, jalan, cara dan tingkah laku. Menurut istilah umum pula, ianya membawa maksud perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan as-sirah an-nabawiyah ialah rakaman sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang komprehensif dan kini menjadi satu nama atau istilah daripada disiplin ilmu yang tersendiri. Ada dalam kalangan ahli ulama sejarah terdahulu memakai istilah ilmu pengetahuan dan sejarah sebagai kata nama yang menggantikan perkataan sirah. Pada dasarnya sirah memperbahaskan tiga keadaan utama, iaitu yang pertama, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak tanda-tanda kenabian, iaitu sejak lahir sehinggalah kewafatannya. Yang kedua, sejarah kehidupan para sahabat
yang beriman dan berijtihad bersama beliau. Dan yang ketiga, sejarah penyebaran cahaya Islam yang dimulai turunnya ayat surah Al-Alaq di Gua Hira sampai berduyun-duyun umat manusia di Jazirah Arab memasuki Islam. Maka dapatlah disimpulkan bahawa sirah dalam konteks kehidupan Rasulullah SAW bermaksud perincian perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, bermula dari baginda dikandung oleh ibunda baginda sehingga saat kewafatan baginda SAW. Kata kunci yang boleh dipegang ialah pengajaran sirah bukan sahaja mengkaji peristiwa dan mengabaikan pengajaran yang terdapat di dalamnya. Sebaliknya, pengajian ini lebih kepada meletakkannya sebagai asas dan panduan dalam hidup. Oleh itu, pengetahuan kita terhadap sisi-sisi ini dan kepribadian yang mulia ini menuntut kita agar mempelajari sirah dan sejarahnya yang telah menduduki puncak kemuliaan manusiawi dan sebagai teladan yang ideal bagi seluruh manusia secara mendalam dan teliti supaya dapat mewujudkan dan menerapkannya dalam kehidupan seharian. Mempelajari sirah Nabi adalah jalan manusia menuju kemajuan dan tingkatan-tingkatan kesempurnaan dan kemuliaan. Itulah jalan yang dirodai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya untuk pusingan pertama ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada panelis pertama. Daripada kupasan yang diberikan, kita boleh fahami bahawa mempelajari sirah Nabi adalah jalan manusia menuju kemajuan dalam tingkatan-tingkatan kesempurnaan dan kemuliaan. Itulah jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan teruskan kepada panel kita yang kedua untuk menceritakan serba sedikit tentang peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Irfan. Yang dihormati barisan ahli-ahli panel dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi untuk orang pertama ini, saya akan menceritakan dua peristiwa, iaitu peristiwa pembelahan dada pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penggembala kambing. Terdapat beberapa riwayat dan sabit pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Sebagaimana riwayat Abu Nuaim dalam Ad-Dalail, ringkasnya dinyatakan begini: ketika baginda tinggal bersama ibu susuannya, iaitu Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'id. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sahaja berusia 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang seronok bermain-main bersama budak-budak kecil yang lain, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam dan merebahkannya serta membelah dadanya. Ini seperti riwayat Muslim dalam sahihnya daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu qasara fasara'ahu fashaqqa 'an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqah faqala hadha hadhu asy-syaitani mink thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi wa ja'a al-ghilman yas'auna ila ummihi يعني ذنره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخياط في صدره. Yang bermaksud,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama budak-budak kecil yang lain. Maka Jibril alaihi salam telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sambil berkata, ini adalah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu. Kemudian Jibril AS menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Setelah itu Jibril AS menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat permainannya tadi. Budak-budak kecil yang bermain bersama baginda sallallahu alaihi wasallam tadi pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan pucat kerana baginda masih di dalam ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis yang saya baca tadi, dapatlah kita ketahui dan kita fahami bahawa peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar-benar terjadi. Walaupun begitu, Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang luar biasa, dan orang kata di luar jangkaan akal kita lah. Dan tugas kita adalah taslim, yakni menerima tanpa menentangnya, kerana kita perlu mempercayai dan beriktikad bahawa peristiwa yang orang kata peristiwa yang luar biasa ini yang mungkin tak terjadi kepada orang biasa, kita kena percaya bahawa peristiwa ini mungkin terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi peristiwa yang kedua ialah bermulanya pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penggembala kambing. Apabila dilihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pengalaman hidup yang menjadikan dan menguatkan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu bertahan dalam menyampaikan dakwah ni ialah apa? Ialah permulaan kehidupan baginda yang cukup sukar dan cukup susah. Apabila lahir sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam ni, baginda tidak sempat pun mengenali bapanya. Kerana apa? Kerana telah menjadi yatim pada usia 2 bulan kandungan. Kemudian pula ibunya pula meninggal. Ibunya meninggal ketika baginda masih lagi kanak-kanak. Apabila meningkat remaja, baginda pula diajar untuk mengembala kambing. Hidupnya bukan sahaja mengharapkan belas kasihan, bukan mengharapkan belas ihsan daripada bapa saudara atau datuknya semata-mata, tetapi baginda diajar dan baginda belajar untuk menyara kehidupannya dengan pekerjaan yang baik. Kerja mengembala kambing ni atau haiwan ternakan bukan sahaja dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya menjadi satu syarat dan menjadi kebanyakan Nabi dan Rasul terdahulu juga pernah melakukan perkara yang sama. Menjadi syarat kepada Nabi-Nabi ni, kalau nak jadi Nabi kena mengembala kambing. Dan memang kita tengok semua Nabi-Nabi ni mereka bermula dengan mengembala kambing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tidak ada Nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah?
Baginda berkata, ya, aku telah mengembala dengan imbalan beberapa qiras. Yakni qiras ni mata wang dinar lah dulu, dari penduduk Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita amati surah tersebut, mengapa pekerjaan baginda ni bermula sebagai pengembala kambing? Mesti kita tertanya-tanya, kenapa mengembala kambing, tak lain, tak tak mengembala kerbau ke, mesti kambing. Kenapa kambing? Nanti kita jumpa di round kedua, insya-Allah. Sekian daripada saya untuk round pertama ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muslim bin Mukhtar selaku ahli panel kita yang kedua pada malam ini. Daripada kisah yang diceritakan sebentar tadi, tugas kita adalah taslim atau menerima peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa luar biasa lainnya tanpa menentangnya, kerana peristiwa seperti itu boleh terjadi. Kita juga dapat mengetahui bahawa kerja mengembala kambing atau haiwan ternakan ini bukan sahaja dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebanyakan nabi dan rasul terdahulu juga pernah melakukan hal yang sama. Seterusnya, dipersilakan ahli panel yang ketiga untuk menerangkan tentang peristiwa pembinaan semula Kaabah. Baik, terima kasih kepada saudara Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi antara peristiwa yang berlaku sebelum kerasulan Nabi yang boleh kita ambil ibrah dan pengajaran ialah peristiwa pembinaan semula Kaabah. Bercakap tentang pembinaan Kaabah, siapakah orang pertama yang membina Kaabah? Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS bersama-sama Nabi Ismail AS meninggikan asas-asas tapak Baitullahil Haram sambil mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat tahu bahawa orang yang pertama yang membina Kaabah merupakan Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Nabi Ismail AS. Seterusnya, peristiwa pembinaan semula Kaabah. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Orang-orang Quraisy ingin membina semula Kaabah kerana pada ketika itu kondisi dan keadaan Kaabah tidak berada di dalam keadaan yang kukuh dan baik. Oleh kerana keadaan Kaabah yang tidak kukuh itu, terdapat beberapa kejadian yang berlaku, seperti segerombolan pencuri yang mencuri harta yang berada di dalam Kaabah. Pada 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Mekah telah dilanda banjir dan termasuk juga Baitullahil Haram, sehingga menyebabkan bangunan Kaabah pada ketika itu hampir runtuh. Ini menyebabkan orang Quraisy terpaksa untuk membina semula Kaabah. Mereka bersepakat untuk membina semula Kaabah daripada menggunakan hasil-hasil yang halal dan baik sahaja. Ini bermaksud mereka tidak mahu menggunakan dana ataupun sumber yang
tidak baik seperti hasil pelacuran ataupun hasil riba dan juga hasil yang diambil daripada hak orang lain. Pada mulanya, orang-orang Quraisy risau dan takut untuk meruntuhkan Kaabah. Mereka takut akan sesuatu yang buruk akan berlaku kepada mereka jika mereka meruntuhkan Kaabah. Namun, Al-Walid bin Al-Mughirah telah menawarkan diri untuk meruntuhkan Kaabah. Setelah orang-orang Quraisy melihat tiada apa yang berlaku kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, mereka pun bersama-sama meruntuhkan Kaabah untuk meminanya semula. Apabila proses pembinaan Kaabah telah sampai kepada peletakan Hajar Aswad, kabilah-kabilah Quraisy mula bertengkar. Mereka ingin meletakkan Hajar Aswad tanpa penglibatan kabilah-kabilah lain. Pertengkaran tersebut menyebabkan berlakunya perdebatan, sumpah menyumpah, dan mereka juga sanggup berperang untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian, orang tertua di Quraisy, iaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Umar bin Makhzum, memberitahu orang Quraisy supaya menyerahkan konflik ini kepada orang yang pertama memasuki masjid. Lalu orang Quraisy pun melihat orang yang pertama memasuki masjid merupakan Rasulullah SAW, dan mereka setuju untuk menyerahkan konflik ini kepada Rasulullah SAW. Mereka pun menceritakan konflik ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda berkata kepada mereka, serahkanlah kain Kaabah kepadaku. Nabi Muhammad SAW membentangkan kain tersebut dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Nabi Muhammad SAW menyuruh setiap ketua kabilah untuk memegang hujung kain tersebut dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Apabila sampai kepada tempat asal Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Setiap ketua kabilah berasa sangat puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekian daripada saya. Itu sahaja peristiwa pembinaan semula Kaabah oleh kaum Quraisy. Terima kasih kepada panelis kita yang ketiga atas pencerahan tersebut. Daripada penerangan yang diberikan, kita boleh lihat kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah dan ketinggian kedudukan baginda Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul lagi. Baiklah, kita kembali semula kepada panel kita yang pertama. Bolehkah saudara menceritakan tentang sejarah kelahiran baginda dan ibrah yang boleh kita ambil daripadanya? Baik, terima kasih diucapkan kepada moderator kita di atas soalan yang diajukan mengenai sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengajaran atau iktibar yang boleh kita ambil daripadanya. Umum masyarakat Islam mengetahui bahawa junjungan besar Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud, dan tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Diceritakan bahawa tahun kelahiran Nabi itu dikenali dengan tahun Gajah bersempena tewasnya tentera bergajah Raja Abraha yang beragama Kristian mengerah tenteranya ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah bagi mempengaruhi masyarakat dunia bertumpu kepada gereja yang dibininya di Syam, iaitu ibu kota Yaman. Kisah ini disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil yang bermaksud, tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhan kamu memperlakukan terhadap tentera bergajah? Sehinggalah akhir ayat di mana bala tentera itu dimusnahkan oleh sekumpulan burung ababil yang melontarkan batu sijil, iaitu batu keras yang dibakar. Jadi Allah berfirman lagi, dan dia Allah mengutuskan ke atas mereka
burung ababil yang melontarkan mereka dengan batu daripada tanah yang dibakar, iaitu sijil, maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang pedagang dari Syam yang meninggal dunia ketika Nabi masih 6 bulan dalam kandungan ibunya, iaitu Siti Aminah. Diceritakan bahawa ketika baginda dilahirkan, Nabi tidak menangis sebagaimana bayi-bayi yang biasa. Apabila Nabi berpaling ke arah Parsi, api sembahan kaum Majusi di Parsi Iran itu terpadam dengan tiba-tiba. Dan apabila Nabi berpaling ke arah ibu kota Rom, istananya bergegar. Nujum di raja kerajaan Rom menghabarkan kepada rajanya bahawa seorang pemimpin dunia telah dilahirkan. Raja Rom memerintahkan agar dicari dan dibunuh bayi itu. Di tanah Arab pula, Abu Lahab amat gembira apabila hambanya Suwaibah membawa berita kelahiran anak saudaranya, lalu dibebaskan Suwaibah. Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi dengan membuat kenduri besar-besaran di Mekah. Diceritakan juga bahawa Siti Aminah ketika melahirkan anaknya itu tidak pun merasa sakit. Perkara-perkara pelik yang berlaku merupakan mujizat kenabian yang Allah tunjukkan bagi tujuan supaya masyarakat Arab dan dunia memberi perhatian dan kenal akan Nabi. Ia juga sebagai suatu hikmah di mana ia dapat menjawab segala tomahan para orientalis yang ingin merosakkan nama baik dan peribadi Nabi yang sebenarnya dipelihara oleh Allah semenjak baginda lahir lagi. Jadi sewaktu Nabi dalam kandungan ibunya iaitu Siti Aminah, baginda telah kehilangan bapanya iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi selepas itu, ketika usianya 6 tahun, ibunya Siti Aminah ditakdirkan meninggal dunia. Kemudian beliau dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Pada usianya 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia dan Abu Talib, bapa saudaranya pula mengambil alih tugas menjaganya sehinggalah baginda dewasa. Abu Talib sangat sayangkan anak-anak saudaranya itu. Beliau sentiasa membawa baginda ke mana-mana, termasuklah apabila berdagang. Suatu masa, ketika baginda berusia 12 tahun, Abu Talib membawanya berdagang ke Syam, dan dipendekkan cerita, dalam perjalanan di suatu dusun di Syam, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang pakar dalam kitab Taurat dan Injil. Pendeta yang bernama Bahira itu peringatan kepada Abu Talib bahawa anak saudaranya akan menjadi pemimpin dunia sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab suci Injil dan Taurat. Ada tanda kenabian pada Muhammad, dan kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahuinya, nescaya mereka akan membunuh anak saudaranya. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang bermaksud mereka mengenalinya Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Baik, jadi pengajaran atau iktibar yang boleh kita ambil dari sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah, yang pertama, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW waktu lahir hinggalah dibesarkan oleh Abu Talib, bapa saudaranya yang sayang, menggambarkan kepada kita bahawa hidup baginda penuh dengan liku-liku. Menjadi anak yatim pada usia mentah memang satu dugaan besar baginya. Ini membentuk jiwa yang kental dan tabah. Yang kedua, mukjizat-mukjizat yang berlaku terhadap Nabi di saat kelahiran dan sepanjang zaman kanak-kanak baginda membuktikan kepada kita umat Islam dan umat manusia seluruhnya bahawa inilah penyelamat dunia yang Allah utuskan. Allah mengkehendaki Nabi Muhammad SAW dikenali oleh semua umat manusia atas muka bumi sejak kecil lagi agar hujah orientalis barat dan orang-orang yang berniat jahat terhadap Muhammad dapat dipatahkan dengan mudah. Yang ketiga, ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau boleh kita sebut sambutan Maulidur Rasul, itu memang digalakkan untuk kita umat Islam mengingatinya tanpa hendaklah kena dengan caranya. Kita boleh menyambutnya dengan memperbanyakkan selawat dan ibadah khusus yang dibuat oleh Nabi SAW sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda, sebagaimana firman Allah yang maksud, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang keempat, pernah suatu ketika, kita juga sepatutnya menghayati sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah. Apabila ditanya sahabat bagaimanakah akhlak Nabi, maka dijawabnya bahawa akhlak Nabi ialah Al-Quran. Antara sifat-sifat yang perlu dicontohi adalah berani, amanah, bercakap benar, menyampaikan dakwah dan cerdik, bijaksana. Terakhirnya, yang ketujuh,
kita harus menyusuri kisah perjuangan Nabi sepanjang bergerak Rasulullah dan cuba merealisasikan dalam kehidupan kita seharian. Jadi, sekian daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amin Mursyid bin Zakaria selaku ahli panel kita yang pertama pada malam ini. Ini menjelaskan lagi bahawa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diiringi rahmat Allah Subhanahu wa taala amat diperlukan oleh segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Seterusnya, ahli panel yang kedua, apakah ibrah daripada dua peristiwa yang disebutkan oleh anda sebentar tadi? Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan kepada saya mengenai apakah ibrah daripada dua peristiwa yang saya sebut tadi. Jadi antara ibrah peristiwa yang pertama tadi ialah kita dapat lihat bahawa pada susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil lagi terbentang hamparan tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang sangat besar dan berat terhadap umat saat menjadi Nabi dan Rasul. Ia merupakan tanggungjawab yang tidak akan sanggup dipikul oleh sembarangan orang. Selain itu, pembawa risalah ini haruslah orang-orang yang betul-betul terjaga kesuciannya, kekuatan jiwanya dan mentalnya. Untuk itu, hatinya mestilah bersih dari segala kecenderungan-kecenderungan yang dapat mengakibatkan misi dan dakwahnya tergendala. Seterusnya, hikmah dari kisah pembedahan ini dapat menjadikan sumber cerminan bahawa sejak usia kecil lagi bakal calon-calon pemimpin masa depan mestilah dididik dan dibekali dengan kesucian jiwa, ilmu dan kekuatan mental. Supaya apa? Supaya setiap tindakan yang dibuat adalah berlandaskan kepada syariat Islam dan bukan mengikut hawa nafsu semata-mata. Baik, itu antara ibrah peristiwa yang pertama. Manakala ibrah peristiwa yang kedua, antara ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang kedua ini, yang pertama, pengarang kitab Nurul Yaqin Syekh Muhammad Al-Hudhari baik mengatakan dengan mengembala kambing dapat menjadikan seseorang itu sabar dengan panas terik dan cuaca yang tidak menentu, sabar dengan kerenah kambing, sabar menanti hasil daripadanya. Hal inilah yang telah melatih diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus sabar dalam menguruskan urusan Islam. Sabar dengan penerimaan dan makian yang diterima, sabar dengan ragam manusia dan sabar dalam menanti wahyu daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Imam Ibn Hajar menyebutkan bahawa proses pengembaraan kambing itu diibaratkan sebagai sebuah latihan kepadanya sebelum dia diberi tanggungjawab dan amanah yang lebih besar untuk menguruskan manusia dan menghadapi masalah umat. Jadi itulah perkara yang telah membantu mematangkan baginda agar lebih tabah dan tidak mudah melenting dalam usaha dakwahnya. Yang ketiga, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan dengan pekerjaan ini dapat melatih baginda untuk memperoleh rezeki dari usahanya dan untuk memberitahu kepada kita bahawa walaupun sekecil-kecil pekerjaan, namun apabila ia halal, maka lakukanlah. Bukan mengambil kesempatan dalam berdakwah. Jangan gunakan nama agama sebagai alasan atau untuk lari dari tanggungjawab. Kehidupan ini merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan baik. Jangan mengharap belah ihsan orang lain untuk hidup. Sebaliknya, berusahalah menanggung kehidupan sendiri. Walau apapun pekerjaan yang anda lakukan, seperti mengajar ilmu agama ataupun peniaga kecil-kecilan, carilah rezeki yang halal. Yang keempat, kehidupan baginda bermula daripada bawah. Dari situ baginda belajar untuk mengikut
untuk bersikap jujur, amanah dan tidak berbangga diri. Kesannya apa? Kesannya sepanjang dilantik sebagai Nabi, baginda tidak pernah sombong atau menggunakan pangkatnya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan baginda cuba membantu golongan yang kurang mampu dengan sebaik mungkin dan adil tanpa pilih kasih di antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, Imam Badruddin Al-Aini mengatakan dalam karangannya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi Muhammad mengakui dengan mengembali kambing dapat menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah dan mendorong umatnya agar selalu mempunyai sifat tawaduk dan menjauhi sifat sombong. Sekian daripada saya untuk forum kali ini. Jadi moga-moga dengan sedikit perkongsian dalam forum ini, moga-moga dapat manfaatlah kepada semua para pendengar dan dapat kita hayati sirah-sirah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis kita yang kedua atas perkongsian beliau. Seperti mana yang dikhabarkan tadi, sejak usia kecil lagi, manusia itu mestilah dididik dan dibekali dengan kesucian jiwa, ilmu dan kekuatan mental, supaya setiap tindakan yang dibuat adalah berlandaskan syariat Islam dan bukan mengikut hawa nafsu semata-mata. Dan janganlah kita memandang sebelah mata dan memandang hina pekerjaan seperti mengembala kambing. Walhal ia merupakan kebiasaan bagi setiap nabi-nabi sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Kita terus kepada panelis yang ketiga untuk berkongsi dengan kita mengenai pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa pembinaan semula Kaabah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi antara ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa pembinaan semula Kaabah, yang pertama ialah kita dapat lihat kemuliaan dan keagungan Kaabah. Seperti yang kita tahu, Kaabah sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membina Kaabah bagi menjadikan Kaabah sebagai rumah pertama untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi tempat kesejahteraan umat manusia. Walaupun Kaabah itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ingat bahawa Kaabah tidak dapat memberikan kesan kepada mereka yang tawaf, kerana Kaabah merupakan hanyalah sekadar binaan daripada batu dan tidak mampu untuk memberikan kesan apa-apa. Kita juga dapat lihat kemuliaan dan keagungan Kaabah sangatlah difahami oleh orang-orang Quraisy. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita dapat lihat orang-orang Quraisy sangat takut untuk meruntuhkan Kaabah walaupun hanya ingin menambah baik Kaabah. Dan kita juga dapat lihat mereka tidak mahu menggunakan sumber-sumber yang tidak baik untuk membina semula Kaabah. Seterusnya ialah kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik dan masalah yang berlaku. Peristiwa pembinaan semula Kaabah telah menunjukkan kepada kita bukti kecerdasan dan kesempurnaan akal Rasulullah SAW. Kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik ini bukan sahaja dapat mencegah daripada pertengkaran yang besar dan permusuhan yang berlaku, bahkan dapat memuaskan hati semua orang Quraisy. Kebijaksanaan Rasulullah SAW merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Nabi. Keupayaan ini bersumberkan daripada kenabian dan bukanlah kepintaran semula jadi Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir,
ketinggian kedudukan Rasulullah SAW sebelum baginda menjadi Rasul. Orang-orang Quraisy sangat mempercayai Rasulullah SAW dari segala percakapan baginda serta menjunjung tinggi akhlak dan budi pekerti Nabi. Bahkan mereka juga menggelar Nabi Al-Amin kerana kejujuran dan akhlak baginda. Tiada alasan untuk orang-orang Quraisy untuk menolak keputusan yang telah dibuat Nabi Muhammad dalam peristiwa tersebut. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis ketiga. Sebagai khulasah, setiap peristiwa yang berlaku terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengajaran untuk kita renung dan hayati serta aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Maka kita mestilah mencontohi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda ialah contoh ikutan yang terbaik. Bacalah sirah Nabi dan selamilah ia untuk mengambil iktibar yang tersembunyi. Perkara itu nampak biasa jika tidak diamati, namun sebenarnya terkandung 1001 rahsia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.